Maka Nabi Muhammad kata, memanglah aku orang biasa, tapi aku dapat wahyu. Maka kita ambil perkataan, memanglah hamba ni orang biasa. Bukan Nabi Muhammad nak suruh orang Islam beriktikad lagu tu. Orang Islam tak pernah iktikad lagu tu. Tu perkataan orang kafir. Apa kita duk pegang wak akidah perkataan orang kafirnya? Orang kafir tak pernah melihat kehebatan Nabi Muhammad. Bagi dia makna Nabi Muhammad tu orang biasa. Dan kita naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya, hamba Allah. Sekatu saja, kafir lagi. Siapa dia beriktikad Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, kafir lagi. Lepas tu jadi Islam. Dan Rasulnya kena tambah. Kalau beriktikad Nabi Muhammad hamba Tuhan saja, hamba Tuhan. Nabi Muhammad hamba Tuhan, supaya dengan hamba, jadi kafir. Sebab tu orang kata Nabi Muhammad orang biasa, jadi kafir. Tentu jadi kafir, tak ada khilaf ulama. Lepas tu, orang Islam percaya Nabi Muhammad bukan sekadar hamba saja. Dia tu Rasul. Apa maksud Rasul? Bukan supaya demo. Jelas maksud tu. Jangan kata Rasul ni supaya hamba juga. Kafir juga. Sebab tu siapa dia beriktikad, mengucap tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Kafir jelas-jelas. Hamba percaya dah Tuhan tak kena lagi kau. Kafir. Sebab apa? Sebab tak kata Nabi Muhammad tu Rasul. Dia orang biasa ke? Dia mau iktikad lagu tu ke? Dia orang biasa saja gitu ya? Supaya kita? Kafir. Pak ke mana? Dia tu Rasul sekarang. Memanglah dia tu makhluk. Tetapi pangkat dia tu Rasul. Supaya dengan kita? Tak supaya. Tetapi ada golongan manusia nak menjatuhkan Nabi Muhammad, nak suruh nampak Nabi Muhammad tu biasa. Nabi Muhammad tu biasa ya. Bapa kalau nampak hebat sangat, kita rasa semangat nak sambut hari kelahiran Nabi. Nak buat maulud, nak buat gapo. Maka ada golongan ni dia tak siawi orang sambut maulud, dia kata Nabi Muhammad tu orang biasa. Maka jadilah kafir sekafir-kafir yang dikafir-kafir. Nasi kafirnya. Kafir berapa puluh kali kafir tu. Ada Nabi Muhammad orang biasa. Pelik sungguh kata. Iktikad gitu saja jadi kafir. Sahabat tak ada kata Nabi Muhammad tu orang biasa. Ayat Quran tu kata, tidaklah aku kecuali basyarum mislukum. Manusia serupa denganmu juga. Nabi Muhammad sendiri royak je kat kita tak boleh royak kata Nabi Muhammad. Pertama ayat Quran ni nak royak Nabi Muhammad tu tawaduk. Perkataan Nabi jangan duk guna untuk kita. Kedua, kata-kata ni Nabi Muhammad ikut kat orang kafir. Orang kafir kata mu orang biasa. Muhammad mu orang biasa. Orang kafir. Kata-kata lagu ni orang Islam tak pernah kecek, ni orang kafir saja kecek. Maka Nabi Muhammad kata, memanglah aku orang biasa, tapi aku dapat wahyu. Maka kita ambil perkataan, memanglah hamba ni orang biasa. Bukan Nabi Muhammad nak suruh orang Islam beriktikad lagu tu. Orang Islam tak pernah iktikad lagu tu. Tu perkataan orang kafir. Apa kita duk pegang wak akidah perkataan orang kafirnya? Orang kafir tak pernah melihat kehebatan Nabi Muhammad. Bagi dia makna Nabi Muhammad tu orang biasa. Maka Nabi Muhammad kata, munafik aku biasa. Kita pun faham. Nabi Muhammad sendiri ayat tu dia orang biasa. Nabi Muhammad dok kecek dengan orang kafir ni dialog ni. Apa kita guna perkataan orang kafir buat akidah pula? Dan disuruhkan dia kan Nabi Muhammad kepada jin dan manusia. Jin dan manusia umat Nabi Muhammad berlaku. Manakala nabi-nabi lain hanya golongan dia saja. Nabi Allah Musa, Bani Israel di Mesir sahaja. Tu tempat dakwah dia. Satu negara dipanggil Mesir. Maka di Jordan dia tak bercara. Di Malaysia dia tak bercara. Di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, di Sepanyol, di Meksiko. Tu bukan umat dia. Umat Nabi Musa, orang Bani Israel yang berada di Mesir saja. Manakala Nabi Allah Ibrahim, Palestin. Nabi Allah Hud di Yaman. Tu saja dia tak pernah keluar daripada kawasan dia. Tu tugas nabi-nabi dulu, spek
Hanya kawasan tertentu. Manakala Nabi Muhammad tugas dia seluruh alam. Itu umat dia belaka. Besar tugas Nabi Muhammad. Bapa tugas dia begitu besar kerana dia ni penutup segala nabi-nabi. Islam mesti disebarkan kepada seluruh umat. Tak cukup manusia, jin pun kena masuk Islam juga. Maka Nabi Muhammad pun berdakwahlah. Maka dia pun meninggal, belum sempat sebar semua. Sahabat-sahabat pergi pula sebar ke ajaran Nabi Muhammad. Pah mana? Lepas meninggal sahabat, tabi'in pula pergi ke jauh. Maka sapalah Islam di Malaysia-nya. Pak Islam ni umat Nabi Muhammad ke orang Islam Malaysia ni? Ya. Bukan di tanah Arab saja, bukan kata Nabi Muhammad ni ngajar Islam di tanah Arab saja dak. Tempat kita pun kita umat Nabi Muhammad juga. Siapa tempat kita ada pendapat zaman Khalifah Saidina Osman. Pendapat yang paling awal menyatakan Islam siapa di tempat kita ada hubungan dengan Mekah dan Madinah pada zaman Saidina Osman. Zaman Saidina Osman ni dekat 1400 tahun lepas. 1400 tahun lepas Islam sudah masuk dah ke Melayu kita. Ke tanah Jawi kita masuk dah Islam. Sekalipun pelajaran dan agama Islam pada masa tu tidak boleh menguasai raja-raja lagi. Rakyat ada dah masuk Islam. Ada dah ikut. Tetapi apabila zaman sebelah, ada riwayat kata zaman sebelah. Ada riwayat kata zaman 13, ada kata zaman 15, barulah Islam jadi pemerintah. Islam dikuasai, Islam menguasai raja-raja, maka lahirlah kerajaan-kerajaan Islam. Contohnya kerajaan Islam Demak. Bintoro Demak. Yang dikuasai oleh Sunan Fatah. Anak murid kepada Wali Songo. Mula dah generasi 700 tahun lepas. Sultan Melaka, Fatani, Raja Kedah. Waktu semua tu masuk Islam raja-raja. Tak menunjuk ke Islam masuk mula-mula masuk lagu tu tak. Islam sudah mari awal tetapi rakyat baru. Pemerintah tak boleh nak masuk lagi. Tu manusia dan jin. Tu umat Nabi Muhammad. Dan Arab dan Ajam. Arab ni orang Arab, Ajam ni orang bukan Arab. Ikutlah bangsa gapo? Selain daripada bangsa Arab dipanggil bangsa Ajam. Nampak? Ajam ni orang Melayu, orang Eropah, orang Cina, orang Korea, orang Meksiko, nama orang gapo dia, Kongo, gapo dia, semua tu Ajam belaka. Arab, orang Arab lah. Dan dengan petunjuk dan agama yang sebenar. Nabi Muhammad bawa petunjuk dan agama yang benar. Supaya tujuan agama ni dibawa, Islam ni diberitahu kepada masyarakat. Supaya menyatakan dia, nak memberitahukan dia, nak menjelaskan, nak menzahirkan agama Islam atas agama sekaliannya. Liyuzhirahu ala dini kullihi. Supaya Islam tu menjadi pegangan semua manusia berbanding dengan agama-agama lain. Apabila Islam datang, ramailah manusia berpusu-pusu nak masuk Islam kerana nampaklah kebenaran dia. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datanglah pertolongan Allah dan pembukaan kota-kota, maka kamu melihat wahai Muhammad, manusia masuk kepada agama Islam secara afwaja, berbondong-bondong. Mari ramai-ramai. Tengok Islam. Mula-mula nak sebar Islam, sahabat-sahabat dan ahli keluarga Nabi sangat diuji oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita rasa tak sanggup dah nak menyebar ke agama Tuhan ni. Nah, Allah Ta'ala uji Nabi Muhammad, dia sore hari tu. Kecek mengenai Islamnya pekong batu demo. Gi kecek dengan orang ni nya sudah nya ludah demo.
Nyo katok, nyo gocoh, berdarah semacam. Katanya Zainab anak perempuan Nabi. Monggo Nabi lepas pada ayah dia, mak dia, bini dia meninggal, maka anak-anak tina dia hok cara ke dia. Katanya Zainab, ambo basuh baju Nabi. Pagi-pagi pakai baju bersih, kelik Allah Rabbi, kelik petang. Kotor habis baju. Bapa? Tak lain tidak bukan orang kafir pakai khenak Nabi kita. Kalau orang tidak kemah iman dia, tidak kuat hubungan dengan Allah, hati tidak baja betul, besi betul, maka nescaya dia akan berhenti. Tetapi apabila sahabat-sahabat bertanya, keluarga Nabi, dia kata, wahai ayahanda, anak-anak dia tanya, nyanyolah kau ayah, apa ayah susah penat sangat nak sebar agama ni? Sekadar ayah sudahlah, orang tak suka tak suruh gilah ayah. Nyanyo kau ayahnya katok kedai monya gapo. Maka Nabi Muhammad jamin tengok Nabi Muhammad. Dia kata jangan bimbang anakku. Agama yang ayah bawa ni akan masuk kepada setiap rumah manusia. Sama ada dengan cara mulia ataupun dengan cara hina. Akan masuk agama ayah ni seluruh dunia. Akan tersebar. Tengoklah ni. Boleh kata seluruh dunia kena agama Islam ni. Gilah mana-mana boleh kata siapa berlaku maklumat mengenai Islam ni. Cuma Islam tu akan tersebar, tetapi siapa dia kau nak menjadi orang mulia dengan cara membantu agama Allah. Agama Allah Ta'ala Tuhan akan bantu, Tuhan akan sebar sendiri agama dia. Tetapi siapa dia kau nak jadi mulia dengan menyebarkan agama Allah. Jangan kita rasa agama Allah jadi mulia dengan bantuan kita. Tetapi kita sebenarnya jadi mulia dengan membantu agama Allah. Ada orang kata, muju aku tolong ya. Islam ni kalau tidak tak jadi apa. Siapa dia sebar agamamu? Agama Islam ni Tuhan ke dia ada Tuhan ke agama ni, maka dia yang sebar agama ni mung jadi mulia kerana saya tolong agama ni, bukan kata agama ni jadi mulia dengan pertolongan mung. Kalau mu tak tolong agama ni mung jadi hina. Tu Nabi Muhammad kata sekalian, dan jikalau benci akan dia orang musyrikin sekalipun, orang kafir tak sukalah, dan bahawasanya telah menyampai ia akan pesuruhnya, wallahu